Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Nur Nada Natasha binti Muhammad. Saya akan membentangkan mengenai assignment dan juga artikel review. Disediakan untuk Ustaz Muhammad Nur Azri bin Muhammad Zaini. Tajuk assignment saya iaitu Nabi yang diutuskan pada zaman Mesopotamia, iaitu Nabi Daniel. Dalam bab pengenalan, sesungguhnya Allah telah mengutuskan para rasul dan para nabi untuk menyampaikan risalah serta dakwah kepada manusia supaya untuk mengubah cara hidup mereka ke arah kebaikan, berpandukan Al-Quran serta As-Sunnah. Sesungguhnya Nabi Daniel ini diutuskan dan ia juga mempunyai kitabnya yang tersendiri. Nabi Daniel telah diutuskan berdakwah pada zaman Mesopotamia. Salasilah Nabi Daniel. Daniel yang bermaksud Allah adalah hakimku, dan ia diutuskan dalam 3 agama samawi, iaitu Islam, Kristian, Yahudi. Kisah Nabi Daniel dalam Quran dan hadis. Di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhtartuka fastami' lima yuha. Surah Taha ayat 13 yang bermaksud, dan aku telah memilihmu menjadi rasul, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Di dalam hadis pula, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi menghancurkan jasad para nabi. Kisah Nabi Daniel berdasarkan kisah Israiliyat. Terdapat 3 bab yang ditokok tambah di dalam kitab Nabi Daniel tidak ditemukan. Mukjizat Nabi Daniel menurut sains. Yang pertama, dapat menjinakkan singa yang dalam keadaan kelaparan serta buas. Yang kedua iaitu dapat menafsirkan mimpi. Yang ketiga iaitu perlihatan tentang masa depan bangsa Yahudi dan tentang akhir zaman, kebangkitan orang mati, perhakiman hidup kekal dan hukuman kekal. Pandangan agama lain mengenai Nabi Daniel. Bangsa Yahudi serta bangsa Kristian telah menerima baik serta meyakini baik kepada Nabi Daniel. Malah ada juga yang menolak pandangan Nabi Daniel, iaitu ahli sarjana Alkitab yang liberal yang menolak bahawa Nabi Daniel ini mempunyai pandangan pelihatan masa depan yang jauh. Gejala kaum Nabi Daniel di zaman moden iaitu penyembahan patung. Pada zaman perintahan Babylon telah berlakunya besar-besaran penyembahan patung. Malah tidak mustahil pada zaman moden ini telah berlakunya penyembahan patung. Kita dapat melihat bahawa di kuil-kuil sekarang ini telah banyak patung yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Sikap akhlak menurut hablum minallah, hablum minannas serta hablum minal alam. Hablum minallah, Nabi Daniel seorang yang sentiasa meminta pertolongan serta bertawakal kepada Allah, dan tidak lupa juga Nabi Daniel seorang yang patuh pada perintah Allah. Yang kedua, hablum minannas. Nabi Daniel seorang yang tidak pernah berdendam kepada orang lain, walaupun Raja Darius menitahkan bahawa membuangnya ke dalam lubang singa. Yang ketiga iaitu hablum minal alam. Nabi Daniel dapat menjinakkan binatang walaupun dalam keadaan binatang itu buas. Bukti penemuan artifak serta makam Nabi Daniel mengikut pengkaji sejarah. Yang pertama iaitu artifak batu sebagai relief tokoh Nabi Daniel yang dicipta oleh Kristian. Yang kedua iaitu Masjid Nabi Daniel yang terletak di kota Iskandariah, Mesir. Yang ketiga iaitu makam Nabi Daniel yang mempunyai 8 versi tempat yang berbeza. Secara kesimpulan bahawa kita dapat mempelajari ataupun mengambil iktibar mengenai kisah-kisah Nabi yang terdahulu serta mengambil pengajaran melalui cerita tersebut. Artikel review. Tajuknya iaitu Kritis Hubungan Agama dan Pemikiran Terorisme. Dalam bab pendahuluan, artikel ini menceritakan tentang kemunculan pemikiran
ideologi terorisme yang berkait rapat dengan hubungan agama. Informasi bibliografi iaitu tajuk artikel Kritis Hubungan Agama dan Pemikiran Terorisme. Hasil karya Muhammad Khairul Naim, tarikh 2017, jumlah muka surat 34, jenis artikel kualitatif. Pengenalan penulis dan pemikirannya. Muhammad Khairul Naim, pensyarah kanan di Jabatan Akidah serta Pemikiran Islam di Universiti Malaya serta menamatkan PhD-nya di Universiti Malaya pada tahun 2014. Komentar buku, artikel serta penulisannya. Di dalam artikel ini, penulis banyak menarik minat pengkaji untuk mengetahui isu semasa, apatah lagi isu sekarang ini mengenai terorisme di antara Palestin serta Israel. Yang kedua, mengupas mengenai maksud terorisme. Dari segi penulisannya, penulis banyak melibatkan diri dalam penghasilan jurnal serta artikel yang lain. Ringkasan artikel buku. Di dalam artikel ini banyak menerangkan faktor yang dapat mencetuskan ke arah keganasan terorisme selain faktor hubungan agama. Antara faktor lain ialah faktor sosial, politik, ekonomi, pendidikan serta lain-lain lagi. Isu yang dibawa oleh penulis. Isu yang dibawa oleh penulis di dalam artikel ini ialah tentang hubungan agama yang dapat mencetuskan kepada terorisme. Selain itu juga, para ahli barat juga menyatakan bahawa agama adalah salah satu punca yang besar mengenai terorisme. Isu yang menarik menurut pandangan pengkaji. Penulis tidak hanya memfokuskan kepada faktor agama sahaja, malah mempunyai faktor yang lebih besar yang mendorong ke arah keganasan. Menilai kekuatan, kelemahan serta sumbangan artikel. Kekuatan, isi artikel ini mempunyai isi yang jelas serta mudah difahami. Yang kedua itu penggunaan bahasa yang ringkas tetapi mudah difahami serta padat. Yang ketiga iaitu susunan artikel yang kemas serta rapi. Kelemahan artikel ini iaitu tiada perincian data yang dominan. Sebagai contoh, penulis haruslah meletakkan graf anjakan ataupun catatan yang menunjukkan peratusan yang keganasan yang berlaku. Yang kedua iaitu penulis tidak menyelitkan sebarang contoh perbuatan terorisme. Sumbangan artikel ini iaitu kepada individu maupun masyarakat, membuka minda serta memberi informasi mengenai tarikh ataupun sejarah peperangan yang berlaku mengenai terorisme. Selain itu juga dapat menilai sejauh mana hubung kait agama yang mendorong kepada keganasan. Kritikan dan ulasan pengkaji terhadap artikel. Di dalam artikel ini, bahawa terorisme yang berlaku disebabkan adanya tujuan ataupun matlamat yang jelas, sebagai contoh untuk mengauk kepentingan keperluan barang mentah serta berkepentingan untuk menjajah negara tersebut. Selain itu juga, pengkaji banyak mengkritik mengenai pandangan ahli barat. Contohnya Michael Onfray yang menyatakan bahawa seorang Muslim yang mendahagakan darah, yang menyifatkan bahawa jihad itu sebagai holy war. Impak pengkaji terhadap isu penulisan artikel. Impak dari sudut agama. Pengkaji percaya bahawa pemunculan ideologi terorisme disebabkan agama. Agama itu yang mengajar sama ada baik ataupun buruk. Impak yang kedua iaitu impak dari sudut kemasyarakatan. Bahawa apabila berlakunya keganasan, masyarakat ataupun anak-anak kecil yang memberi kesan yang mendalam kepada mereka, di mana dalam ketakutan ataupun dalam tangisan takut kerana perbuatan keganasan tersebut.
Maklumat baru yang pengkaji perolehi. Yang pertama iaitu dapat mengetahui banyak lagi faktor yang mendorong kepada terorisme. Yang kedua iaitu dapat mendalami sejauh mana hubung kait agama ini yang mendorong kepada terorisme. Yang ketiga iaitu dapat mengetahui sejarah peperangan yang berlaku disebabkan terorisme. Rumusan dan cadangan. Secara kesimpulannya bahawa artikel ini keseluruhannya baik serta dapat memberi pengetahuan yang banyak kepada pengkaji serta pembaca, kerana topik yang dibicarakan di dalam artikel ini sungguh menarik dan intipatinya yang jelas serta mudah difahami. Selain itu, untuk penambahbaikan, pengkaji meletakkan harapan supaya menambahkan penelitian data yang dominan serta memberi contoh mengenai perbuatan terorisme yang berlaku untuk memudahkan para pembaca memahami dengan lebih jelas.